anak-anak dia sekali. Ya? Jadi sebab itu toilet dia kena lebih daripada toilet orang lelaki. Dan toilet kanak-kanak yang sesuai untuk kanak-kanak lebih dibuat di tempat perempuan. Dan perkara ini berlaku selepas salah seorang board of directors dia adalah perempuan. Barulah perubahan ni berlaku. Dan kalau kita perasan sekarang ini, kalau orang perempuan lah, orang lelaki takkan masuk toilet perempuan kan. Dulu sink tempat basuh tangan orang perempuan tinggi. Tetapi bila Datuk ini dia jadi CEO kepada Plus, dia kata tak boleh sink tinggi. Sebab apa? Orang perempuan yang mengandung nak capai pilih itu tak sampai. Ya, sebab perut dia lebih besar. Jadi jauh tak sampai. Jadi semasa beliau merendahkan sink itu supaya perut tu atas sinki. Jadi dia senang nak basuh tangan, nak basuh muka dan sebagainya. Jadi inilah kesimpulan yang saya nak sebut. Kadang-kala orang perempuan sudut pandang dia berbeza daripada sudut orang lelaki, tetapi hasilnya bila kombinasi ini dia akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada rakyat. Jadi kalau bercakap tentang yakini rakyat, undi rakyat di luar sana lebih kurang 50% dia wanita. Jadi kita kena memberikan ruang kepada wanita-wanita keadilan kita yang mampu, yang layak, dan juga yang memang kalau tak ada layak pun bagi dia ruang untuk beliau ada di posisi ini supaya kita boleh mengangkat isu-isu wanita lebih baik lagi. Kerana nak undi, nak menang pilihan raya, masalah wanita juga mesti disantuni dan ianya wajar dan boleh diangkat hanya kalau pemimpin-pemimpin wanita ini boleh membawa isu wanita yang lebih baik. Jadi itu saja respon daripada saya sebab saya nak bagi ruang yang besar kepada Rafizi Ramli. Terima kasih. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah rasyawah kepada saudara-saudara dapat tunggu 2 jam di bawah sana dengar pandangan-pandangan dan sekarang tibalah masanya ya untuk saudara Rafizi memegang mic untuk respon kepada 25 soalan dan untuk merumuskan sesi kita pada petang ini. Ya, dengan itu dipersilakan Saudara Rafizi Ramli, calon Timbalan Presiden 2022-2025. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Tajihau, Wanakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang pukul 5. Oleh kerana kita ada 25 soalan, negeri lain ada 45 soalan, dia datang Perak ada 25 soalan. Satu soalan tu ambil masa lebih kurang 20 minit. Jadi kita akan terus sampai buka puasa, kita berhenti buka puasa, kita sambung sampai pukul 8 malam. Boleh tak? Jadi masa agak pendek, jadi saya cuba rumuskan. Tadi walaupun 25 soalan, tapi sebenarnya soalan itu ada berkait rapat di antara satu sama lain. Bagi saya ada 3 kumpulan besar lah soalan-soalan tadi. Yang pertama soalan mengenai strategi parti. Itu tadi abang tanya tentang kenapa orang masih lagi mengundi Perikatan Nasional. Pakatan Harapan ni ada harapan ke selepas kalah 4 kali berturut-turut? Abang Luqman tanya adakah kita akan masuk dengan Khemah Besar ke? Atau bagaimana kalaupun kami menang kerana pendirian kami jelas untuk tidak mengangkat Khemah Besar, adakah ini akan diturut atau diangkat sebagai pendirian rasmi keadilan dan seterusnya Pakatan Harapan. Jadi ada banyak soalan-soalan mengenai langkah dan strategi kita masuk pilihan raya. Yang itu daripada saya jawab satu persatu, saya akan rangkumkan semua dan jawab supaya dia memberi jawapan dan hala tuju yang jelas. Dalam 3, 4, 5 bulan kita nak masuk pilihan raya, bagaimana kita akan bersiap sedia. Itu satu, mungkin 20 minit saya jawab yang itu. Soalan yang kedua ialah tentang organisasi.
It keeps falling tau. Soalan yang kedua ialah tentang organisasi. Soal Ustaz Zul tanya macam mana kita soal kad ahli pun kadang-kadang masih lagi belum diselesaikan. Ada soalan Kapten Usaili tanya takut ada penipuan. Saudari tadi daripada Lenggong tadi tanya tentang kenapa ada perubahan last minute. Bantahan diterima, kemudian last minute tiba-tiba dapat balik. Dan jadi ini soalan-soalan bersabit organisasi. Juga soalan macam saudari daripada Tambun tadi, kalau dalam satu organisasi dan perjuangan, mana dan tempat orang lama dan orang baru? Bagaimana pendekatan orang lama dan orang baru? Ya? Dan juga soalan-soalan yang bertanyakan tentang saudari Siva dekat belakang tanya, adakah saya boleh bekerjasama dengan baik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia ada juga soalan-soalan tentang saudara Rasu tadi di belakang tanya, pimpinan India nampak terkebelakang selepas Sheraton move. Ada juga soalan, kalau rakyat mahu mengundi Pakatan Harapan dan Keadilan, bagaimana kita nak memastikan calon-calon kita tidak lompat parti. Jadi itu semua soalan bersabit organisasi yang saya akan rangkumkan. Dan yang ketiga ialah soalan yang khusus. Soalan yang khusus pertama tentang soal jawapan saya. Saya ditanya semalam di Permatang Pauh. Ada kumpulan yang menyokong saingan saya datang dan mencabar saya untuk mengumumkan secara terbuka kesediaan dan saya takkan bercuti lepas ini. Jadi timbul juga banyak-banyak soalan. Jadi saya menerangkan dan salah satu yang saya terangkan ialah serangan bahawa saya bukan team player. Jadi saya terangkan bagaimana semasa saudara Saifuddin kalah pilihan raya umum 2013, kemudian kalah pemilihan parti 2014, dalam keadaan dia tidak ada apa-apa jawatan, akhirnya saya bersetuju dan buka laluan untuk saya serahkan jawatan Setiausaha Agung kepada beliau tahun 2016. Kerana saya masa itu naik Presiden dan Setiausaha Agung. Jadi ada juga berkait tentang saya menulis kertas kerja yang akhirnya dia gunakan itu untuk dia hantar kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Jadi ada satu soalan yang khusus yang itu. Saudara Hilmi tanya soalan khusus mengenai Saman Sapura dan juga mengenai adakah kita rugi kalau saudari Nurul Izzah tidak bersama-sama dengan kita. Dan Lumut tanya secara khusus ada kursi tak untuk Lumut. Jadi saya ingat itu dah rangkum hampir ke semua 25 soalan yang ditanya lah, lebih kurang lah. Soalan yang bersabit dengan angkatan muda dan wanita itu telah juga dijawab. Baik, sebelum itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Ini kehadiran saya yang pertama di Perak dalam tempoh lebih kurang 4 tahun. Saya bila sahabat-sahabat yang menguruskan, saudara Kahing, saudara Arafat, Sandria, Cikgu Maha, ramai yang menguruskan untuk kami hadir pada hari ini, saya sebenarnya fikir panjang sebab saya takut kalau datang, satu saya tak pasti orang akan hadir ke tidak. Sebab dia hari Ahad, kemudian petang pula tu, kemudian tak ada makanan, kemudian bukan di hotel kan. Jadi ini zaman-zaman macam zaman keadilan susah-susah dulu. Jadi saya tak pasti. Yang kedua, saya takut orang marah baling kursi. Sebab selama 4 tahun, ada yang panggil, boleh tak singgah sebab kami sedia durian untuk makan. Saya tak datang. Ada yang panggil jemputan raya dan segala-galanya memang saya tidak beri maklum balas selama 4 tahun. Jadi saya ingat, kalau saya berada di tempat saudara-saudari, saudara-saudari ada hak untuk marah. Sebab 4 tahun ni memang saya minta maaf betul-betul saya tidak terlibat. Bukan sebab marah, bukan sebab tak suka. Tapi saya tidak mahu beri harapan palsu kepada kawan-kawan di bawah. Sebab cara saya, kalau buat betul-betul. Kalau kamu betul-betul nak bantu, kamu bantu sampai menang. Kalau setakat datang untuk makan durian dekat Perak, tak payahlah. Baik bagi durian dekat kawan lain benar kan. Jadi saya ingat dalam keadaan 3-4 tahun yang lepas, suasananya agak berbeza yang saya akan terangkan. Mungkin fasa parti pada ketika itu, dia bukan fasa bertempur.
Fasa itu fasa mentadbir, kita baru jadi kerajaan. Jadi watak macam saya dan kepakaran yang saya ada mungkin tidak ada tempat sangat dalam parti pada ketika itu. Jadi sebab itu yang nak diselesaikan ialah soal pentadbiran, soal menteri-menteri. Jadi lebih baik kalau saya tidak campur tangan. Cuma setakat ini, hari ini, bila kita habis di Perak pukul 6 ni insyaAllah, maksudnya dalam tempoh 2 minggu, dalam tempoh 5 hari, saya dan sahabat-sahabat telah menjelajah di 11 negeri di seluruh Semenanjung. Hanya Pahang saja lagi yang kami tak pergi. Dan saya boleh sebut yang ini, ada sebab kenapa keadilan walau macam mana kena pukul dengan teruk pun, keadilan akan tetap menang dan bangun dan bangun. Sebab di mana-mana kami pergi, semangatnya sama macam ini. Sedangkan kita tak bagi apa, kita tak janjikan apa, dia bukan soal orang sokong saya. Pandangan saya orang hadir, baik di Johor, baik di Negeri Sembilan, baik di Terengganu, Kelantan, orang hadir sebab anggota-anggota kita dan penyokong atas pagar di luar sedang menunggu isyarat kita kena bersiap sedia untuk bertempur perang. Dia nak berperang saja. Bila dalam 2-3 tahun yang lepas, kita nampak sibuk dengan pelbagai pendekatan yang berbeza-beza, kadang-kadang seolah-olah kita masih lagi belum bangun dari mimpi yang kita sebenarnya dah kalah, kita tak ada kerajaan pusat dah. Jadi kita ambil masa untuk kita adjust, perbetulkan pendekatan kita yang sekarang ini kita kena bertempur. Bukan kita kena berunding, masuk mesyuarat dan sebagainya. Oleh kerana masa yang kita ambil itu agak lama untuk kita tukar mood, kali ini saya turun di mana-mana, nampak jelas isyarat yang akar umbi keadilan hantar ialah saudara-saudari sudah bersedia untuk bertempur macam dulu balik. Betul? Baik. Sebab tu saya pergi mana-mana, kalau pergi kat boot kereta saya dah penuh. Saya pergi ke Johor, saya pergi ke Terengganu. Terengganu bagi saya kuih raya. Jadi kuih raya tak payah buat dah. Saya pergi kat Kelantan, Kelantan bagi ada dodol lah semua. Kelantan juga bagi makan nasi bungkus untuk berhenti buka puasa. Saya pergi dekat Kedah semalam, Kedah bagi saya lemang dengan serunding. Jadi lemang dan serunding selesai lah. Ini istimewa parti kita, saudara-saudari. Sebab itu kalau saya boleh terus jawab satu persatu, saya nak bermula dengan soal di mana kedudukan kita sekarang kalau kita masuk pilihan raya, macam mana kita nak menang, bagaimana kekuatan kita berbanding dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Keadilan bertanding sejak 1999. Negeri Perak masa itu menyumbang salah satu daripada 5 kerusi DUN. Kapten Nusaili adalah adun kita yang pertama menang di Bota tahun 1999. Kalau di Perak ini, macam Likang kata tadi, sejarah kita cukup sedih. Sebab kita kena khianat 2 kali. Dan saya, walaupun saya orang Terengganu, duduk di Selangor, Kuala Lumpur, tapi saya belajar politik yang pertama di Perak sebab saya belajar dekat MCKK dulu, Kuala Kangsar. Budak MCKK dulu, kerja kami selain daripada, kena belajar-belajar lah. Salah satu benda yang memang kami dilatih daripada awal ialah jadi ahli politik. Ada 2 jenis ahli politik kat sekolah. Satu ahli politik cium tangan cikgu, dia jadi pengawas. Satu lagi ahli politik kaki pukul kaki lawan macam saya. Semua tak betul. Semua langgar. Kita orang ni yang selalunya kena rotan. Ahli politik macam ini, mesyuarat dia pukul 2 pagi bawah tangga masa gelap. Jadi walaupun saya orang Terengganu, orang Selangor, Perak cukup rapat dengan saya kerana sebahagian besar yang saya belajar mengenai politik, mengenai hidup, mengenai kemahiran, saya belajar daripada orang-orang Perak yang menjadi guru yang mendidik saya selama ini. Jadi sebab itu bila Perak kena khianat 2 kali, luka itu dalam. Tahun 2009 kena khianat.
Dalam luka, ambil masa yang lama untuk kita nak berubat dan juga untuk orang yakin dengan kita. Kemudian tahun 2020, sekali lagi kita kena khianat. Orang kita khianat kita, rakan kita pun khianat kita. Sebab itu, kalau tanya saya, berdasarkan daripada pengalaman kita yang 20 tahun lebih itu, terutamanya juga yang di Perak ini, sebab itu kita kena yakin dengan diri kita. 2 kali kita kena khianat di Perak. Itu sedikit pun tidak melunturkan semangat saudara-saudara. Saudara-saudari tak diberikan jawatan, tak ditawarkan apa-apa, tapi setiap kali ada pilihan raya di negeri ini, keadilan di Perak masih lagi berjuang dan berusaha dengan sendiri tanpa banyak bantuan. Kalau parti lain dah lama terkubur dah. Tapi di Perak, setiap kali ada pemilihan, ramai calon. Setiap kali ada soalan, orang lain tanya 10, dia tanya 25. Sebab itu selepas 20 tahun, kalau tanya tentang strategi pilihan raya, kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Kalau lepas 20 tahun, kita tidak yakin dengan kekuatan kita, lebih baik kita tutup kedai. Kita tak payah buatlah parti ni. Tak payah dah. Kalau orang luar yakin dengan kita ada saudara Arasu, kita ada saudara Siva, kita ada ramai lagi yang bukan anggota parti pun datang nak jumpa kita. Kalau orang luar yakin dengan kita, tapi kita tak yakin dengan diri kita sendiri sehari-hari, lebih baik kita tutup kedai. Sebab itu, pandangan saya, sebelum saya jawab latar belakang semua, pandangan saya dalam keadaan semasa yang pilihan raya umum besar kemungkinan adalah 4-5 bulan daripada sekarang, jalan yang terbaik ialah kita angkat senjata politik kita, kita kena lawan UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, kita kena dekatkan diri kita dengan rakyat dan satu-satunya cara yang telah pun terbukti berulang-ulang kali dalam 5 pilihan raya yang kita pernah masuk. Untuk menang dengan rakyat, kita angkat suara rakyat. Lebih banyak kita bercakap mengenai rakyat, lebih banyak kita suarakan kepayahan mereka, lebih kreatif kita membentangkan cadangan-cadangan kita, lebih banyak pengundi-pengundi akan terpikat dengan kita. Jadi sebab itu, soal strategi dan pendekatan dalam pilihan raya kali ini jelas bagi saya. Di satu pihak, Saudara Saifuddin telah mengemudi pimpinan kanan di sekeliling Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak 3-4 tahun yang lepas. Jalan yang diambil ialah dengan berunding. Jalan yang diambil ialah dengan pendekatan. Kalau kita perlukan 3-4 orang lagi ahli parlimen supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri, bukankah lebih baik kalau kita berunding? Saya sebenarnya tak ada masalah kalau rundingan itu berjaya. Pertama, saya faham mungkin keperluannya pada ketika itu walaupun saya tidak setuju kerana saya tak percayakan UMNO. Saya tak boleh, logik saya ialah tidak masuk akal Najib dengan Zahid akan bersetuju bahawa UMNO sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tak masuk akal bagi saya. Walaupun apa yang Najib dengan Zahid kata. Lagipun kita tahu Najib dengan Zahid kaki dalam penjara. Memang dia akan cakap apa-apa sahaja untuk dia lepas penjara. Jadi saya faham, kalau ada keperluan logik pada ketika itu untuk mencuba, walaupun saya tak setuju. Tapi selepas 2 tahun dan dengan isyarat yang jelas dari 4 pilihan raya negeri berturut-turut bahawa kita tidak diterima kalau kita terus ambil jalan itu, saya rasa dengan juga 4 bulan sebelum kita masuk pilihan raya, maka jawapan yang jelas kena ada di kalangan pimpinan-pimpinan parti yang menyampaikan hasrat akar umbi kepada pimpinan di atas bahawa enough is enough. Kita tak nak dah runding. Satu, kerana kita tak yakin dia akan berlaku. Yang kedua, kita bimbang kena khianat balik. Yang ketiga, kita tahu juga rakyat akan jauh daripada ketiga. Dan yang paling penting keempat, bila kita berunding,
kita tak boleh nak pukul dia. Kalau kita berunding dengan UMNO, takkan kita runding dengan UMNO, esok kita pukul Najib. Najib kata, kamu kata nak runding, tapi perli aku. Tak nak runding lah. Jadi kalau tinggal 4 bulan daripada sekarang dan kita perlu untuk menyerang, maka kita tak boleh berunding dengan orang-orang yang akan menjadi saingan kita. Jadi itu menjelaskan kenapa bagi saya pemilihan kali ini sepatutnya menjadi satu pungutan suara yang jelas daripada akar umbi. Keputusan itu adalah keputusan saudara-saudari, adik kakak. Kalau saudara-saudari rasakan untuk masuk pilihan raya ini, kebajikan dan kedudukan parti lebih terjamin kalau kita runding dan terus runding dengan UMNO, Bersatu, PAS dan parti-parti lain. Saya nasihatkan saudara-saudari supaya pilih saingan saya, Saudara Saifuddin Nasution Ismail, kerana itu pandangan dan kemahiran dia. Dia boleh buat tu. Tapi kalau saudara-saudari merasakan untuk masuk pilihan raya kali ini kita perlu bertempur macam dulu. Kita kena berkempen, kita kena menang undi rakyat. Kita nak dapatkan undi daripada UMNO pun kita nak curi, daripada Perikatan Nasional pun kita nak curi. Kalau kita rasa luka hasil daripada pengkhianatan itu masih belum sembuh dan dia dalam, saudara-saudari perlukan seorang kaki pukul macam saya. Sebab itu, pilihan itu pilihan saudara-saudari. Saya tak ada masalah. Sebab macam saya sebut tadi, saya bahagia dengan hidup saya sebelum ini. Saya tidak ada minat dalam politik sebenarnya. Saya berpolitik atas setia kawan kepada kawan-kawan. Sebab dulu masa 1998, hampir semua generasi saya masuk dalam keadilan. Saya pun masuk keadilan. Jadi semua kawan saya dalam keadilan. Jadi selepas 20 tahun, hampir semua orbit hidup saya ni keadilan. Bukan sebab nak jadi menteri ke, saya tak berminat yang itu. Tapi saya juga tahu dalam sesuatu perang, dan saya selalu sebut pilihan raya ni seperti satu perang. Pilihan raya ni masuk perang. Dalam sesuatu perang, menang kalah bala tentera itu ditentukan oleh beberapa perkara. Pertama, ditentukan dari tempat mana peperangan itu berlaku. Bala tentera yang memilih tempat lebih awal dan lebih sesuai, hampir semua peperangan zaman dulu dimenangi oleh bala tentera yang memilih tempat terlebih dahulu. Selalunya dia pilih tempat atas. Bala tentera yang ada di tempat yang lagi tinggi, selalunya akan menang berbanding yang kena bertahan dekat bawah. Itu satu. Kedua, mana-mana peperangan, dia mesti pilih general yang betul. Ada masa generalnya begini, ada masa generalnya begitu. Contohnya, masuk perang, perang itu dalam fire. Kamu hantar general yang tak tahu berenang, mampulah. Jadi, kita nak masuk pilihan raya ni, saudara-saudari sebagai anggota parti ada hak untuk pilih general mana yang nak masuk dalam, yang kita nak bawa, kerana barisan yang saudara-saudari pilih itu akan menentukan rentak dan tempo macam mana kita masuk pilihan raya. Okey? Kita selesaikan yang itu. Yang itu saya tak bimbang. Kerana yang itu kita akan selesaikan secara demokratik dalam parti dalam tempoh sebulan daripada sekarang. Apapun keputusan pemilihan kali ini, kita kena hormat. Kalau anggota parti membuat keputusan, yang menang itu saudara Saifuddin, saya terima sebulat-bulatnya bahawa anggota parti mahukan pimpinan berunding dengan UMNO, dengan Bersatu, dan cara yang ada sekarang ini yang tidak keras dan kasar macam saya, cara itu yang dipilih oleh anggota parti, saya tak ada masalah. Apa yang saya dengan Izzah dah tetapkan bahawa kita kena terus berkempen dengan rakyat, sebab itu kita lancarkan Ayuh Malaysia. Supaya apapun keputusan anggota parti dalam pemilihan ini, kami akan tetap bergerak di luar untuk berkempen dengan rakyat. Kerana kami tahu kalau tak menang PRU 15, insya-Allah kita akan menang besar PRU 16 saudara-saudari kalau kita mula daripada sekarang. Jadi soal itu tak ada masalah. Kalau saya menang, saya juga harap kawan-kawan yang lain, pimpinan-pimpinan yang lain menerima suara akar umbi,
bahawa yang memenangkan saya itu, kalau saya menang, adalah kerana ini keputusan anggota akar umbi, ini kehendak mereka untuk kita masuk dalam pilihan raya. Dia nak seorang yang keras, dia nak kaki pukul, dia nak kita lawan, dia tak nak kita berunding. Jadi keputusan itu bukan keputusan saya, bukan keputusan Saifuddin, bukan keputusan Datuk Seri Anwar saudara-saudari. Itu keputusan saudara-saudari dan pilihlah dengan yang terbaik dalam tempoh 1-2 minggu ini. Selesai pemilihan kita, kita akan lawan UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional sebaik-baiknya. Baik ya? Untuk lawan dengan berkesan, saya selalu sebut sama yang saya ulang berkali-kali, masuk pilihan raya ni sebenarnya macam masuk perang. Apa tanggungjawab tentera dekat bawah? Kapten Usaili dulu askar, tahu. Dan askar dekat bawah, apa tanggungjawab kita kalau saya jadi askar dekat bawah? Saya kena pastikan saya ikut arahan. Saya tak boleh kalau saya askar, pangkat prebet, saya rasa saya layak untuk buat keputusan macam saya general. Sebab saya tak nampak semua. Saya nampak yang kat depan saya tu je. Saya ada peluru banyak tu je. Aku mana tahu air cover banyak mana, berapa banyak logistik kat mana. Itu semua hal general. Askar macam yang anggota jentera kita dekat bawah, saudara-saudari kena perlu berdisiplin dan ikut arahan dan buat yang telah ditetapkan. Itu organisasi masuk perang. Apa tanggungjawab? General. General, janganlah perasan mentang-mentang kau general, engkau boleh buat keputusan, engkau tak fikir apa yang jadi kepada rakyat dan askar di bawah. Seorang general yang bertanggungjawab, dia akan tentukan kalau aku hantar batalion aku masuk ke sana, boleh selamat ke tidak budak-budak ni? Adakah aku akan hantar askar aku hanya untuk kena sembelih? Itu tanggungjawab general. Kalau general rasa, kalau kita masuk pun kita takkan menang, dia orang semua mati, aku lebih baik bawa budak-budak aku masuk, kita buat kubu ke, kita bertahan ke, itu tanggungjawab general. Masing-masing ada tanggungjawab yang penting. Baik. Sebab itu nak masuk pilihan raya, kita nak lawan UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, kita kena tahu kekuatan kita kena tahu kekuatan dan kelemahan dia. Sebab sebagai general, orang macam saya, Saifuddin, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, Kak Oji, Lee Kang, Nik Nazmi, sebagai general adalah sangat tidak bertanggungjawab kalau kami hantar saudara-saudari anggota parti masuk pilihan raya untuk kena sembelih. Sebab saudara-saudari yang habiskan masa, saudara-saudari yang keluarkan wang, saudara-saudari yang kena maki, saudara-saudari yang tak tidur malam. Kita selepas 20 tahun, pimpinan semua jadi dewa lah. Datang orang angkat, letak orang kipas. Saya pernah ingat jadi orang bawah macam saudara-saudari, tampal poster tiap-tiap malam. Sebab itu, sebagai orang atas, tanggungjawab tu cukup penting. Kalau kalah 4 kali berturut-turut pilihan raya, kita tak boleh nak kata everything is well. Semua baik. Semua tak baik, saudara-saudari. Sebab kalau kita hantar saudara-saudari masuk PRU 15, kita tak bersedia, kita tak ubah, saudara-saudari akan kena sembelih. Itu masalah yang saya bimbang. Baik, untuk mengetahui strategi macam mana, sebab tu kita kena faham, yang macam abang tanya tadi, kenapa sebenarnya orang masih lagi mengundi Perikatan Nasional? Kenapa kalau di Melaka dan di Johor, walaupun Perikatan Nasional ni sebenarnya tak kuat pun, tapi tiba-tiba dia dapat undi lagi banyak daripada kita. Sehingga kan Pakatan Harapan berada di tempat ketiga berbanding dengan UMNO, Barisan Nasional, kemudian Perikatan Nasional, kemudian Pakatan Harapan. Baik. Saya tak pernah sebut ini secara terbuka di luar. Saudara-saudari adalah orang ramai yang pertama yang mendengar pandangan saya mengenai soalan itu, kenapa orang masih mengundi Perikatan Nasional. Ini berdasarkan dapatan dan kaji selidik dan temu ramah yang kita buat dengan pengundi-pengundi atas pagar lah, di Johor. Ada beberapa perkara
yang mungkin kita di dalam Keadilan dan juga Pakatan Harapan tidak pernah terfikir. Baik, Di mata pengundi atas pagar, terutamanya pengundi Melayu, siapa sebenarnya parti yang lebih banyak melawan rasuah? Bersatu ataupun Keadilan? Kita kata Keadilan. Ada pengundi-pengundi atas pagar Melayu yang merasakan Bersatu yang lagi kuat lawan rasuah. Mesti kita macam, engkau ni gila ke apa? Tak masuk akal. Macam kau tak tahu rekod pimpinan yang ada dalam Bersatu tu. Tapi kita kena ingat, pengundi atas pagar, dia tidak mengambil tahu mengenai politik mendalam macam kita. Kita ni sembang pasal politik WhatsApp, pasal politik girlfriend pun politik, boyfriend pun politik. Habis semua kita tahu. Pengundi atas pagar ni, dia meneruskan hidup dia macam biasa. Dia hanya ambil sikit-sikit masa dekat nak masuk pilihan raya. Dan ingatan politik dia itu tak panjang. Kita ni ingat dulu kita lawan 98 bawa gelombang reformasi. Oleh kerana gelombang reformasi itulah memungkinkan kita menang 2008 yang mengubah pola politik negara. Bawa lagi 10 tahun sehingga kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Itu ingatan kita. Sebab kita dah lama, kita ingat yang itu semua. Ingatan pengundi atas pagar yang ada sekarang ialah rasuah paling besar dalam negara ini dibuat oleh Najib Tun Razak bermula tahun 2014. Siapa yang berkorban dan melawan untuk melawan Najib selamatkan negara daripada 1MDB ni? Muhyiddin. Sebab Muhyiddin dilihat sanggup berkorban sehingga dipecat, diugut, dia tengah sakit. Sebab tu kena faham. Kalau kita secara berterusan tak puas hati, kenapa korang ni nampak Muhyiddin ni baik sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dulu sangat berkorban semua. Saudara-saudari, manusia macam tu lah. Dia hanya nampak apa yang dia nampak. Kalau kita secara berterusan mengulangi dan tidak mencari jalan untuk mendekati pengundi, bodoh kita lah. Jadi, kebanyakan perkara yang kita rasa menjadikan kita ini bersih, amanah, bagus, pengundi atas pagar mungkin tak nampak. Kerana bagi mereka yang lawan dulu Muhyiddin sanggup berkorban, Muhyiddin kemudian menyelamatkan lagi orang Melayu daripada DAP, dia sanggup berpecah. Yang itu orang pakatan tak nampak dan dia tak nak terima hakikat itu. Tapi yang memenangkan pilihan raya bukan penyokong tegak, pengundi atas pagar. Kalau pengundi atas pagar berfikiran begitu, tugas kita untuk berkempen dan mencerahkan dan mencerdikkan supaya akhirnya dia nampak perkara itu tidak benar. Jadi untuk menjawab yang abang tanya tadi, kenapa orang masih lagi mengundi Perikatan Nasional? Itu sebab dia. Minda telah berubah. Kita kadang-kadang bercakap di dalam kelompok kita sendiri. Dan bila kita bercakap di dalam kelompok kita sendiri, kita percaya kepada propaganda kita sendiri. Itulah yang telah berlaku kepada UMNO Barisan Nasional. Orang beritahu Najib dulu semua keadaan makin teruk, orang marah, dia tak dengar. Dia duk nyanyi joget lah. Bila jadi baru kau faham. Jadi kita tidak boleh mengulangi kesilapan yang berlaku oleh mana-mana parti yang dah ada jadi kerajaan. Tak boleh. Kita kena peka apa yang berlaku. Kita kena dengar. Kita jangan marah orang kalau dia tak sokong kita. Kita kena faham sebab apa dia tak sokong kita. Kita jual kuih, orang tak nak beli. Kau marah dia sampai bila dia tak beli? Lebih baik kita dengar, kenapa kamu tak mau beli kuih saya? Apa yang tak baiknya kuih saya banding dengan kuih orang tu? Kalau dia kata boleh manis sikit tak? Memang kita kena tengoklah kalau boleh maniskan sikit dan sebagainya. Jadi, itu sebenarnya kedudukan politik di kalangan pengundi sekarang. UMNO masih lagi belum mendapat kekuatan dia sebelum itu. Sokongan terhadap UMNO masih lagi dalam 40% lebih seluruh negara. Dalam pertandingan 3 penjuru, 40% itu dia sebenarnya tidak selamat dan tidak cukup untuk menang kursi. Masalah kita ialah yang 50% lebih tadi itu, dia terpecah lebih kurang hampir sama banyak antara Perikatan Nasional dengan kita.
Itu yang menyebabkan UMNO walaupun dia ada 38, 39, 40%, dia masih lagi menang. Sepatutnya yang berlaku, kalau kita berjaya mengekalkan sokongan pengundi-pengundi kita daripada 2018, 55% lebih pengundi itu sebenarnya 40 ke 50% itu pengundi kita. Cuma selepas 22 bulan kita berkuasa di Putrajaya, pengundi-pengundi atas pagar ni dia makin jauh daripada kita. Dan bila dia makin jauh daripada kita, dia kira tidak ada beza parti-parti politik dekat Malaysia ni. Pakatan pun sama, perikatan pun sama, dan juga Barisan Nasional pun sama. Dia bukan peduli pun susah senang kita, orang tak ada gaji, PKP 2 tahun, perniagaan hancur lebur. Dia tak, orang politik ni di mata rakyat sekarang, terutamanya pengundi atas pagar, mereka ini hanya bercakaran untuk mendapat tempat supaya dia jadi menteri. Dia jadi menteri, dia kan peduli pun pasal kita. Okey, baik. Bila keadaan dia macam itu, dia jadi berbahaya. Kerana dia kata, saya tak nak UMNO. Sebab UMNO ni memang, saya tak suka Najib, rasuah dia semua saya tak nak. Tapi antara pakatan dengan perikatan ni, masa itulah jarum perkauman akan masuk. Yang PAS dan Bersatu akan cakap, yalah memanglah sama-sama lawan rasuah ni, perikatan pun lawan rasuah, pakatan pun lawan rasuah. Tapi paling kurang perikatan tak ada di AP. Sebenarnya itu cukup berkesan dalam pilihan raya negeri yang lain. Sebab itu kita tengok ada peralihan undi, terutamanya undi Melayu yang besar ke arah Perikatan Nasional dalam 2-3 pilihan raya negeri yang lalu. Pimpinan parti lain tak suka saya sebut. Kerana susah nak terima. Benda ni macam pahit kan. Tapi itulah hakikatnya kan. Kalau kita nak perbetulkan sesuatu, kita kena terima diagnosis dia, itulah hakikatnya. Jadi sebab itu, untuk masuk pilihan raya kali ini, saya cadangkan kita buat serampang 2 mata. Kita kena kembali kepada rakyat dan berkempen macam dulu, dengan tujuan pertama, kita kena menangi balik hati rakyat. Orang biasa ni. Kita kena belai dia balik, pujuk dia balik, buktikan bahawa kita bukanlah seperti ahli-ahli politik yang mereka samakan dengan UMNO, dengan Bersatu, dengan PAS. Kita kena buktikan bahawa kita masuk politik untuk berkhidmat, bukan untuk jawatan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk kemewahan. Kita kena tunjukkan bahawa walaupun ada sedikit masalah selepas 2018, tetapi jati diri perjuangan keadilan ini tidak sedikit pun berubah. Kita sebenarnya berada di sini untuk bawa reformasi yang lebih baik kepada rakyat. Kalau kita berjaya buat yang itu, insya-Allah kita boleh swing 4-5% undi kepada kita daripada kalangan pengundi atas pagar. Masih ada peluang. Cara yang kedua ialah apabila kita turun berkempen macam ini tiap-tiap hari di kampung, orang tengok tiap-tiap hari ada FB Live. Bagus juga ada pemilihan ni, tiap-tiap hari ada FB Live. Dulu, masa tak ada pemilihan, sumpah seorang pun tak buat FB Live. Senyap 2 tahun, tak dengar cerita. Padahal segala jenis, menteri ni ada segala jenis pegawai, tak ada pun nak buat FB Live. Sekarang masa pemilihan, 5 kali FB Live tiap-tiap hari. Baguslah. Itu yang kita nak. Turun berkempen, tunjukkan kepada rakyat, bila pengundi tegar kita tengok bahawa sebenarnya mereka ni sekarang benar-benar telah kembali ke landasan untuk lawan, dia akan semangat balik. Bila dia semangat balik, dia juga jadi teruja, insya-Allah kita akan boleh tingkatkan kadar keluar mengundi 4 hingga 5%. Kalau kita boleh buat macam tu, tingkatkan keluar mengundi 4-5%, swing sokongan pengundi atas pagar kepada kita 4-5%, untuk menjawab soalan abang tadi, adakah Pakatan Harapan masih lagi ada harapan? Kita bukan saja masih lagi ada harapan. Kita sebenarnya adalah pilihan rakyat. Kalau kita kena cara, kita masih lagi boleh menang, saudara-saudari. Cuma tak bolehlah menang goyang kaki. Tak bolehlah menang lepas 4 kali kalah, tak buat apa-apa. Orang rakyat kata, kamu ni tak reti bahasa.
Kita orang dah beritahu 4 kali, kamu tak berubah. Jadi tak boleh lah. Jadi saya harap itu menjawab soalan mengenai pilihan raya, kedudukan kita dan sebagainya. Yang kedua saya nak jawab pasal organisasi tadilah. Pasal macam mana kita nak perkuatkan hubungan saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, budaya kepimpinan dalam parti dan lain-lain. Saya tak mahu menjawab persoalan yang Ustaz Zul bawa tu dengan direct sangatlah, kerana itu nampak macam saya menyerang saingan saya. Cuma cukup untuk saya cakap begini, kita ada banyak lagi ruang yang perlu kita perbaiki untuk kita mantapkan pengurusan organisasi kita. Kita ada 1.3 juta anggota. Kita parti yang paling besar dalam Pakatan Harapan. Kita selalu kata kita anggota ramai, kita ada kehadiran di semua kursi parlimen. Sedari-sedari tahu tak? Orang menyampah sebenarnya. Kalau kita cakap kita ramai, kita besar saja, tapi pembawaan kita, penjenamaan kita, keberkesanan kita, kecekapan kita itu tidak melambangkan organisasi yang ada 1.3 juta. Orang menyampahlah. Jadi ada banyak isu pentadbiran dan pengurusan yang perlu diselesaikan. Saya tak payah sebut dengan mendalam kerana saudara-saudari tahu anggota parti. Cuma saya nak sebut, jawab macam ini Ustaz Zul. Segala sistem yang ada dalam parti sekarang ini, baik dari segi pendaftaran atas talian yang membolehkan keanggotaan naik mendadak. Lepas kita buat, parti-parti lain semua tukar. Semua buat pendaftaran atas talian. Sistem ranting, sistem cabang, sistem ranting-ranting pendaftaran. Saudara-saudari tahu tak, ini semua dibuat dalam tempoh pendek 2 tahun saya jadi Setiausaha Agung. Setiap sistem yang ada sekarang dalam parti itu, termasuklah perlembagaan yang ada sekarang, semuanya diwarisi dari tempoh 2 tahun saya jadi Setiausaha Agung. Jadi kalau tanya saya, apakah ruang untuk kita memperbaiki keadaan? Memanglah banyak ruang. Kerana saya kali terakhir jadi Setiausaha Agung 2016. Sekarang dah 2022. Benda yang saya buat tahun 2014-2015 tu sepatutnya tak pakai dah. Dah lama dah. Sepatutnya terus diperbaharui dan diperbaharui. Tapi kerana kita tak buat lah. Jadi bila tak buat, mudah untuk pakai saja apa yang telah ditinggalkan oleh Setiausaha Agung yang dulu. Jadi kalau tanya saya, banyak benda yang boleh dibuat. Sepatutnya semua sekarang pakai elektronik dah. Sepatutnya semua sekarang pakai app dah. Tak payah dah cerita nak semak sana. Banyak benda yang boleh kita buat supaya kita juga boleh memastikan setiap anggota kita itu tahu cara yang nak menyumbang dengan baik terus. Kita ada banyak anggota yang duduk luar negara, yang duduk di bandar-bandar, yang terpelajar, tapi dia tak suka turun ke depan. Ada cara untuk mereka menyumbang. Kita mungkin boleh minta RM50 sebulan kot. Kot setiap seorang dia boleh sponsor 1 kursi parlimen dekat Perak. Tapi kita tak pernah usahakan. Jadi banyak perkara yang sebenarnya boleh dibuat. Dan proses itu kena terus berlaku dan berlaku dan berlaku. Cuma masalahnya, sedikit sebanyak nak menjawab apa yang Saudara Rasu tanya tadi. Cuma masalahnya, kadang-kadang dalam satu organisasi, bila ada soalan pertama tadi, tanya tentang orang tua dan orang muda kan. Selalunya dalam satu organisasi ni, kita perlukan semua, orang tua dan orang muda. Orang tua sebab dia lebih berpengalaman dan dia kurang panas baran. Dia memang makan garam lebih. Jadi dia tahu, aku dah buat dulu, tak menjadi. Kau nak buat bolehlah tapi tak menjadilah kan. Yang muda ni selalunya dia lebih ideal. Dia belum lagi tergigit. Tangan dia tak terbakar lagi. Dia macam anak kita lah. Kalau kita nasihat dia tak dengar. Dia nak main api juga. Terbakar tangan baru dia faham. Jadi dalam satu organisasi, kalau tanya saya, organisasi yang paling cemerlang ialah organisasi yang ada imbangan yang baik di antara tenaga,
pakar dan pimpinan yang berpengalaman dan juga yang muda. Tapi ada syarat dia. Dan syarat-syarat ini yang kadang-kadang yang tidak dipatuhi di dalam parti kita yang menyebabkan kita tidak berjaya merangkum kekuatan orang berpengalaman dan orang muda. Apa syarat dia? Pertama, yang tua mesti menyayangi yang muda. Jangan kamu tengok yang muda itu sebagai kuli batak untuk pasang bendera. Saya tahu sebab saya pernah jadi orang muda. Aku kerja tinggi-tinggi, cedik-cedik, balik pasang poster, pacak bendera. Fahamlah pakcik tu, tapi yalah janganlah anggap saya ni macam bodoh sangat. Yang tua mesti melihat yang muda itu sebagai pimpinan yang perlu kita jaga, kita ajar, kita nasihat kerana mereka akan ambil kedudukan kita pikul tanggungjawab. Syarat itu cukup penting. Syarat yang kedua, yang muda kena hormat yang tua sebab dia memang betul-betul makan garam. Dia mungkin ketinggalan zaman, dia mungkin dah memang agak meraban, orang patut pergi kanan, dia pergi kiri. Tapi kita kena tarik rambut daripada tepung dengan berhati-hati, jangan sampai lukakan hati dia. Kerana dia ada sumbangan yang besar yang membina parti sehingga kita ada tempat sekarang untuk bawa parti ke tempat yang lebih jauh. Budaya ini saudara-saudari, budaya yang kita kena segarkan dalam parti. Sebab itu saya cukup bimbang kalau ada saya tengok budaya-budaya yang bagi saya macam budaya, bukan budaya kita, macam budaya UMNO. Budaya yang mengangkat individu 2-3 orang. Dia hebat, dia begini, dialah segala-galanya. Budaya yang tabur duit. Cukup bahaya. Kerana kalau budaya itu bertapak, walaupun parti nampak kuat awal, dia sebenarnya akan meracun akar kita yang selama ini jadi tunjang kekuatan parti. Bahawa keadilan ini merangkumkan orang biasa, orang tua, orang muda, orang terpelajar, segala jenis boleh duduk sekali, saling hormat menghormati. Sebab itu kita kekal sebagai sebuah parti sampai sekarang. Jadi berbalik pada soalan Arasu tadi kan, organisasi selalunya bila lama sangat berada di sesuatu tempat, ataupun kalau tiba-tiba kita jadi seorang pimpinan yang begitu kanan, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan, orang kata kita jadi bayang kita itu menyebabkan ia menyembunyikan orang-orang lain. Jadi kalau contohnya pimpinan India, selepas kita menang PRU 2018, watak pimpinan India dalam Pakatan Harapan ialah watak-watak menteri daripada Pakatan Harapan. Kalau nak bercakap soal isu India, tanya menteri berbangsa India itu, tanya menteri berbangsa India ini. Bila kalah, kerajaan hilang lepas 22 bulan, tak ada menteri, tiba-tiba nak harapkan yang sebelum ini bukan menteri, tiba-tiba nak melonjak, susahlah. Kerana selama 22 bulan, memang tumpuan telah diberikan kepada yang senior-senior, yang kanan, yang menteri ini. Dan oleh kerana mereka menteri dan menteri berbangsa India tak ramai, dia menjadi penghalang kepada pimpinan-pimpinan India yang lain untuk naik. Sebab dah ada yang senior. Jadi sebab itu sekarang, kita kena kembali kepada landasan yang baik. Yang asal. Pimpinan parti pun kena ingat, lepas ini kalau kita menang sekali lagi Putrajaya, janganlah sibuk sangat dengan menteri. Menteri tak menjamin kemenangan kita, saudara-saudari. Bagus juga ada hikmah kita dirampas mandat 2020. Kerana dia akan mengingatkan kita kekuatan parti yang akan membolehkan kita menang dalam pilihan raya yang berterusan. Bukan menteri, saudara-saudari. Tapi oleh kerana jiwa rakyat, tenaga yang di bawah, menteri yang berhutang dengan saudara-saudari ini. Kerana kalau saudara-saudari di bawah tak buat kerja, menteri itu jadi menteri satu penggal saja. Sampai bila-bila dia tak jadi menteri dah. Baik. Jadi soalnya, dalam konteks yang sama saya dengan Datuk Seri Anwar contohnya kan. Adakah saya ini jenis yang cium tangan? Saudara saya tahu, saya bukan cium tangan.
baik dengan Tun Mahathir ke, baik dengan Datuk Seri Anwar, baik dengan siapa-siapa. Saya tidak dibesarkan untuk cium tangan. Saya tak reti bodek, saya tak reti puji, saya tak reti semua tu. Saya hanya reti satu je, saya reti buat kerja je. Kalau bagi saya kerja, saya buatlah sampai jadi. Saya tak tengok dah kiri kanan ke apa, saya buat sampai jadi. Kalau bagi saya tanggungjawab, kamu kena bagi menang pilihan raya, aku buatlah bagi menang pilihan raya. Adakah itu bermakna saya ada masalah boleh bekerja atau tidak dengan Datuk Seri Anwar? Tak ada masalah. Malah kita orang bekerja dengan baik selama 20 tahun sebab macam itulah. Dia jenis yang lebih sastera, yang lebih diplomatik, dia pandai bercakap dengan anggota dan pimpinan. Saya jenis, aku pukul kau kalau kau salah. Jadi, gabungan itu telah pun menghasilkan sesuatu yang baik setakat ini. Kan? Mungkin orang tidak selesa dengan cara saya. Sebab itu saya faham, lepas menang 2018, isyarat daripada pimpinan parti itu cukup jelas bahawa kehadiran saya mungkin menyukarkan keadaan kerana Tun Mahathir tak suka kat saya. Jadi sebab itu saya tak kecil hati bila antara keputusan paling awal yang pimpinan parti buat ialah menggugurkan saya daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Tak pernah keluar pun, saya tak pernah cakap pun sebelum ini. Saya terima. Sebab pandangan pimpinan pada ketika itu, Rafizi ni keras dengan kasar. Tun Mahathir tak suka. Jadi kalau Tun Mahathir tak suka, tak selesa dalam Majlis Presiden, nanti dia gunakan alasan itu untuk tidak serahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar. Saya terima. Sebab itu saya pun berundur. Saya bukan menteri. Saya bukan ahli parlimen. Masa itu, tanggungjawab untuk menjaga populariti parti dengan rakyat bukan atas watak-watak macam saya. Tanggungjawab itu adalah tanggungjawab menteri. Rakyat tengok menteri. Jadi bagilah kat menteri. Sebab itu kalau tanya saya, adakah perbezaan watak dan pembawaan antara saya dengan Datuk Seri Anwar ini ada masalah ke tidak? Saya tak rasa ada masalah. Datuk Seri Anwar kenal saya daripada umur saya 17 tahun. Dia memang tahu saya keras kepala. Sebab tu dia kata dia ni keras. Memanglah saya keras daripada dulu. Dengan siapa-siapa pun saya macam ini. Cuma saya rasa ramai orang boleh terima pendekatan saya sebab saya tak bohong. Saya tak reti bohong, saya tak reti khianat, saya tak reti bodek, saya tak cakap benda lain belakang-belakang. Kalau macam itulah. Suka-suka, tak suka, macam mana? Cuma yang kita kena tanya, pendekatan yang macam mana yang rakyat nak untuk kita masuk pilihan raya? Pendekatan yang macam mana yang boleh memenangkan undi rakyat kepada kita, itu yang lebih penting. Bukan lebih penting Rafizi ni macam mana ke apa itu. Tak penting. Sebab kita nak pilih general yang boleh bawa masuk menang dalam pilihan raya. Saya rasa, ini saya nak cakap besar sikit lah. Saya rasa rakyat lagi suka orang macam saya yang cakap memang tak kona-kona. Rakyat tak suka ahli politik kona ni. Sekejap macam itu, sekejap macam ini, sekejap kemah besar, sekejap batang itu, sekejap yang ini. Rakyat kata, oi, berapa kali kamu nak tukar ni? Sebab itu rakyat tak suka dengan ahli politik. Sebab dia kata ahli politik ni banyak bertukar-tukar. Jadi sebab itu masanya saya sekarang, saya rasa kalau watak macam saya dan Izzah turun berkempen, oleh kerana saya rasa pembawaan kami ni lebih kurang juga sama macam pembawaan orang biasa dekat bawah, tak reti kona-kona, saya rasa kita mungkin boleh membantu untuk menaikkan sedikit sokongan kepada kita. Jadi kalau tanya saya, itu lebih penting. Yang bahawa cakap betul terang ini, orang setuju tak setuju, orang terima tak terima, tapi lebih baik berkata benar daripada berkata kona-kona. Kan? Jadi bagi saya itu lebih penting dari segi kedudukan organisasi berbanding dengan soal boleh buat kerja ke tidak, boleh orang tu suka ke tidak. Sebab macam Zahir kata, macam Likang kata, tugas sesuatu parti politik ialah menang pilihan raya. Kamu boleh ada anggota 20 juta, kamu boleh ada manusia paling hebat-hebat masuk pilihan raya, telur, baik tutup kedai. Lebih baik jadi parti politik, anggota ada 20,000, tapi masuk pilihan raya, sapu bersih. Kan? Jadi,
mandat dan matlamat parti politik ialah untuk menang pilihan raya. Jadi struktur parti politik itu juga, organisasi parti politik itu, budaya kepimpinan dalam parti politik mestilah yang mendekatkan parti dan calon dan pimpinan kita ke arah rakyat mengundi kita. Buat masa sekarang, tawaran saya dan kawan-kawan, rakyat perlukan yang muda-muda seperti yang ada ke atas ni. Rakyat perlukan calon bukan Melayu yang watak dan jiwanya adalah watak Malaysia macam Lee Kang dengan Mani Vanan. Rakyat perlukan seorang wanita pimpinan yang telah lama dalam kerajaan, yang telah ada macam-macam peranan di peringkat pusat kerajaan negeri dan teruji macam Kak Oji. Orang muda perlukan seseorang yang bukan sahaja ada rekod baik menjadi pimpinan, aktivis, tetapi juga ada pengalaman yang panjang mengendalikan organisasi. Antara sebab kalau orang tanya saya kenapa saya rasa saya lebih sesuai dengan Fahmi dan bukan Adam. Saya hormat Adam. Tapi Adam masih lagi belum ada bukti menguruskan organisasi bagi tempoh yang lama. Adam seorang aktivis. Adam bukan seorang pemimpin organisasi. Fahmi seorang aktivis dan pemimpin organisasi. Ingat nak menang ke? Senang ke nak menang Presiden Persatuan Mahasiswa UM? Tak mudah tau. Dia menang Presiden Persatuan Mahasiswa UM. Kemudian dia masuk menjadi Exco. Kemudian dia menjadi Ketua AMK Negeri. Dia ada tempoh 6-7 tahun yang bukan sahaja bersuara jadi aktivis, tetapi mengimbangi keperluan di dalam organisasi. Sebab parti kita ni parti bising. Macam-macam orang tu macam ni, orang tu macam ni. Dia tidak cukup dengan seorang sebagai watak yang dikenali di ramai, tapi dia tidak menguruskan organisasi dengan baik. Adam mungkin ada masa depan yang cukup baik di masa hadapan, tapi saya nak tengok Adam belajar menguruskan organisasi dalaman parti dahulu sebelum kita bagi dia tanggungjawab untuk menjadi ketua MK. Itu pandangan saya. Sebab saya dah melalui semua ni. Saya dah tengok dah hero, tokoh, kita layangkan parachute daripada atas masuk, kita bagi semua, tak sampai lama mana. Dia tinggal parti lah, dia buat kacau dengan yang dekat bawah lah. Lepas tu dia bergaduh lah, dia bukan peduli yang kat bawah. Dia sikit-sikit, saya kenal presiden, saya kenal timbalan presiden, saya kenal naik presiden. Dia bukan peduli pun yang ranting kat bawah ni. Selepas 20 tahun saudara-saudari, saya kata, kita kena lebihkan kepada pengalaman berorganisasi yang pandai jaga hati kawan-kawan dekat bawah. Sebab itu saya rasa kalau kita tampilkan yang semua ini, insya-Allah kita juga bukan saja boleh perkukuhkan organisasi kita, tapi organisasi itu boleh langkah dengan lebih dekat untuk memenangi hati rakyat. Insya-Allah dengan 4-5 bulan kita masih lagi boleh pertahankan sebahagian besar daripada kerusi-kerusi parlimen, kerusi DUN, dan mungkin kita boleh tawan beberapa negeri yang baru. Baik. Sekarang 5.54, jam saya pun dah marah ni sebab dia kata bising sangat. Tinggal 5 minit lagi, pukul 6 kita kena berhenti. Sebab kalau tidak saya pengsan. Puasa ni tau. Saya nak jawab soalan-soalan khusus, soalan tentang yang Saifuddin timbulkan, soalan tentang Sapura, apa lagi soalan khusus? Sangat itu je lah kot. Soalan lumut. Jawab yang mudah sekali. Lumut. Lumut ada 3 DUN, 1 parlimen. Kan? Dulu dia jadi sampai langsung tak ada kursi itu kerana ada pertimbangan di peringkat pusat. Kerana Amanah nak juga 1 kursi untuk ganti Titi Wangsa. Dan dia nak kursi yang baik lah. Maka kursi yang baik nak tak nak, dia tinggal lumut lah. Kerana lumut kita pernah menang sebelum itu kan. Tapi masa itu kita ada 4 parti. Sekarang kita ada 3 parti. Jadi sebenarnya keadaan di Lumut boleh dirundingkan balik kerana setiap parti dalam Pakatan Harapan wajiblah ada sekurang-kurangnya 1 kursi. Kursi mana macam mana kita akan rundingkan balik insya-Allah. Jadi bawa berita, kirim salam kepada Laksmana Imran, jangan suruh dia pencen sangat, nak pencen boleh tapi jangan lebih-lebih pencen. Kerana kita ada tugas yang besar untuk kita rampas balik Lumut ataupun kursi-kursi yang akan diamanahkan kepada kita. Kerana kita mencipta sejarah.
Keadilanlah yang pertama kali menang di pengkalan tentera laut paling besar dekat Malaysia ni, yang orang kata tak boleh masuk. Mungkin perkara itu orang dah lupa dah, saya tak lupa. Sebab saya dengan Laksmana Imran macam orang gila bercakap di luar kamp, bercakap dengan tembok. Berapa kali kita orang berkempen bercakap dengan tembok sebab orang kamp tak keluar. Jadi kita jangan lupa sejarah dan juga kejayaan kita. Lumut itu kita mencipta sejarah, kita boleh cipta sejarah balik. Sudah tentu soal kursi semua itu kita akan rundingkan balik. Soal Sapura, yalah, dia secara undang-undang, saman itu saman civil, bukan saman jenayah. Jadi saman civil sepatutnya tidak ada kesan kepada kelayakan saya untuk bertanding. Jadi apa pun keputusan saman civil itu, dia sepatutnya tidak ada apa-apa halangan kepada saya. Cuma kalau kalah ke apa, kena bayar 400,000, satu hal lah pula nak pergi cari 400,000 nak bayar dan sebagainya. Jadi saman civil sebenarnya hanyalah soal kewangan, dia bukan soal dan biasalah. Saya akan terus dapat saman dan saman dan saman. Itu dah asam garam. Malah sebab tu saya nak cakap awal-awal, saya nak minta maaf. Saya tahu ada jemputan buka puasa, ada 2-3. Saya memang kena balik sebab ada pegawai kanan besar yang sekarang ini saya dah kembali ke politik. Dia kata ada skandal kewangan besar yang dia kena tunjukkan. Jadi saya kena balik, kita kena jumpa, kena tengok dokumen. InsyaAllah kita jumpa balik. Tapi kalau saya tak berani berdepan dengan saman, saya tak boleh buat kerja saya lah. Harapan daripada orang-orang ramai, kadang-kadang saya cakap baik bagi aku je lah jadi SPRM. Kan? Jadi sebab letih. Jadi saya sekarang memang selain daripada kena berkempen, selain daripada buat kerja saya, menguruskan syarikat, selain daripada jumpa kawan-kawan, saya juga kena layan permintaan daripada rakyat dekat luar, terutamanya pegawai-pegawai yang mempunyai maklumat, yang ambil risiko besar mengenai diri mereka. Dia ambil risiko bila dia nak jumpa saya, nak tunjukkan kepada saya. Kalau saya tak jumpa dan saya kata aku takut kena saman, nanti yalah rakyat rasa. Jadi benda itu akan secara berterusan. Saman-saman lah. Saya dah turun naik mahkamah ni 11-12 tahun. Saya rasa kalau saya ambil periksa exam jadi peguam, saya boleh cari makan dengan baik. Selagi Money Vandan tutup kedai. Kan? Sebab saya dah biasa sangat turun naik mahkamah ni, insyaAllah. Soalan mengenai Izzah. Adakah Izzah rugi? Dia tidak bersama-sama dengan kita kan? Sebab itu pandangan saya kan, kecantikan keadilan sebagai sebuah parti kan, kita lahir sebagai aktivis. Kita menyertai politik sebagai aktivis. Dan bila dia aktivis ni, kita tahu bila dan ketika nak main peranan. Ada masa orang itu kena ke depan, kerana dengan dia ke depan, itu akan membantu perjuangan. Ada masa dia kena ke belakang, kerana itu kehendak dan tuntutan perjuangan pada ketika itu. Dan sama juga seperti yang saya dan Izzah dah lalui, ada masa kami ke depan, ada masa kami ke belakang macam kain buruk. Ini masa yang kami awesome, seorang daripada kami kena masuk bertanding untuk parti, seorang daripada kami kena duduk di luar untuk pastikan apa pun keputusan parti pemilihan ini, ia tidak menjejaskan kempen Ayuh Malaysia. Kerana itu adalah platform untuk rakyat. Awesome kan? Awesome, cuma awesome itu berat kat saya lah sebab Izzah susah lah dia nak bertanding timbalan presiden. Takkan ayahnya presiden, dia timbalan presiden. Tak boleh lah. Jadi awesome itu memang berat dekat saya. Sebab itu keputusannya saya dengan rakan-rakan yang lain tumpu pemilihan parti buat masa sekarang. Tapi kita tak boleh nak tunggu habis pemilihan parti baru-baru nak kempen dekat luar. Kita kena gerakkan Ayuh Malaysia itu serta-merta. Sebab itu sekarang ini Akmal yang tak bertanding kali ini, Akmal, Izzah, Kahing, Cincong semua, dia tumpu untuk menyusun kempen Ayuh Malaysia di bawah supaya lepas raya ni cepat-cepat kita boleh turun dan kita boleh mula jalankan. Jadi kalau tanya saya rasa ia satu susunan yang baik. Dan kita patut berterima kasih kepada Izzah, dia sanggup jadi anggota biasa tapi buat kerja mengalahkan timbalan presiden. Orang macam ni yang kita nak.
Kita tak nak orang separuh mati nak jadi timbalan presiden, jadi timbalan presiden, dia buat kerja macam anggota biasa. Itu tak nak. Kan? Jadi Izzah dah ambil tanggungjawab itu dengan baik, kita kena sokong dia dan insyaAllah kita tengok kesan dia daripada sekarang. Dan soalan yang terakhir pasal Saifuddin. Saya sebenarnya tak nak panjangkan perkara ini. Sebab itu saya sebut, jangan mula serangan peribadi. Kerana kita ni parti keadilan. Dalam keadilan, dia bukan macam UMNO ataupun PAS yang pimpinan bercakap satu hala. Keadilan ni anggota akan tanya kita. Kalau saya telah diserang selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, soal merajuk lah, soal ni lah dan sebagainya. Semalam saya pergi ke Pematang Pauh. Orang Pematang Pauh tanyalah, you ni merajuk sebab apa? You ni tak team player sebab apa? Jadi saya kena jawab, kan? Sudah tentu, dia bergantung pada jawapan masing-masing. Sebab itu bagi saya dia tak penting. Cuma memang betul Saifuddin masa 2016 bila kita pujuk dia. Sebab masa itu pilihan dia ialah untuk tinggalkan negara ini terus, pindah ke Indonesia untuk kerja di Indonesia. 2016. Jadi kami kawan-kawan semua kena pujuk dia supaya selain dia dapat jawatan politik, supaya dia ada tempat dalam politik itu berfungsi, dia juga kena fikir macam mana dia nak hidup lah, kan. Jawatan politik itu mudah sebab saya naik presiden dan juga saya Setiausaha Agung. Boleh kosongkan untuk dia. Jadi dia ambil dengan bagus. Kerja tu, saya ingat dia pun rapat dengan Guan Eng, dia juga rapat dengan pimpinan DAP yang lain, saya pun rapat. Perbincangan itu dia jalankan. Cuma seperti biasa yang sahabat-sahabat semua tak tahu di bawah, kebanyakan pimpinan kita tak reti buat kertas kerja. Dia tak reti buat kenyataan media semua. Daripada dulu lagi, saya nak beritahu, awal-awal dulu, hatta kenyataan media Azmin Ali pun aku yang buat. Kenyataan media Zuraidah pun aku yang buat. Saya tiap-tiap hari kerja tulis 5-6 kenyataan media. Sebab dah jadi amalan pimpinan kita. Dia nak tulis kenyataan media pun payah. Jadi sebab itu, saya ni peranan dalam parti dulu, kalau pakcik, makcik, adik-adik, adik tak ingat lah, saudara-saudara ingat, dulu kan dekat bandar-bandar kecil, dia ada satu peranan, nama dia juru taib, tukang taib, ingat tak? Tukang taib ni dia buka meja, duduk kat luar restoran. So orang pergi dia bayar RM10, boleh tak tolong tulis surat untuk tulis surat kepada pejabat tanah. Itulah kerja saya, tukang taib parti. Jadi bila nak dirasmikan jawatan itu, kerana nak bawa, dia tak bolehlah sebut mulut, dia mesti ada satu kertas kerja yang nak dihantar. Yalah Saifuddin, terpulanglah kat dia. Tapi yalah, kertas kerja tu memang saya lah yang tulisnya. Sebab saudara-saudari pun tahu, memang saya tukang taib parti. Segala jenis kertas kerja dalam parti ni memang akulah yang buatnya daripada dulu. Kan? Jadi, sebab itu kita tak payah panjangkan. Saya jawab itu kerana ada orang daripada tim dia yang datang dan tanya terus. Kalau saya tak jawab, susah. Jadi saya jawablah dengan baik, kan? Jadi sebaik-baiknya dalam sebulan yang terakhir sebelum pengundi ini, tumpu kepada 100% hala 7 parti. Anggota nak tahu, kalau kamu menang, apa yang kamu akan buat untuk memenangkan parti? Kalau kamu menang, apa kamu buat? Tak payah, kita jawab je lah. Dan kita kena terbuka hati setelah kita bentangkan semua ini kepada anggota parti. Keadilan parti paling cantik. Setiap seorang anggota, tidak kira kamu presiden, timbalan presiden, ketua cabang, ranting ke, kamu ada satu undi untuk memilih. Kita kena hormat pilihan yang telah dibuat oleh rakyat, oleh anggota-anggota, insyaAllah. Jadi, saya akhiri sebab sekarang pun dah 6-5 minit. Saya pun memang dah nak kena gerak. Saya ucap terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada semua yang hadir, yang kekal sampai ke petang. Kita ada misi yang sukar untuk seluruh Malaysia, apatah lagi untuk Perak. Sebab itu saya beritahu YB Kesavan, YB jangan pergi dekat dengan pemilihan pusat dan sebagainya. YB Kesavan dah buat keputusan awal lagi, peranan dia sebagai seorang soldier yang patuh kepada parti, peranan dia sekarang ialah pertahankan Sungai Siput mati-matian.
tak timbul soal dia tak ada jawatan ke apa, itu tugas dia sekarang. Sudah tentu anggota parti tak lupa jasa kawan-kawan yang pandai ambil tempat untuk pertahan parti. Masa dia berundur, masa dia tumpu, dia tumpu. Kita ada tugas yang berat untuk kita berdepan dengan UMNO Barisan Nasional yang sedang bangkit. Kita juga berdepan dengan Perikatan Nasional yang mencuri undi kita. Kita kena pertahankan kedudukan kita sebagai parti alternatif kerajaan di negara ini. Jadi tak mudah. Lagi tak mudah di Perak dengan segala yang telah berlaku. Kita ada tanggungjawab untuk ubat luka yang pernah berlaku supaya paling kurang kita tingkatkan kerusi dalam pilihan raya umum akan datang, dan kita perlukan bersepadu daripada sekarang. Jadi saya doakan supaya saudara-saudari buat pilihan dengan betul. Kita akan hormat pilihan saudara-saudari sebaik-baiknya, dan ingat, jangan pilih watak-watak yang kita suka atau kita tak suka. Kita nak masuk perang saudara-saudari, pilih general, kita suka kat dia sebab dia senyum je, tapi dia tak reti akak senapang. Memanglah dia senyum, kau mampus lah. Masuk perang, dia bukan soal pilih siapa yang kita tak suka ke kita suka. Masuk perang, pilih general yang boleh tembak musuh sampai mati. Sebab dia tembak musuh, kita selamat. Pilih general yang tak reti, maka dia mati, kita dan mati. Jadi saya harap dengan ingatan itu, pilihlah saya yang pandai menembak. Kan? Pilih kawan-kawan yang pandai menembak ni. Kalau tak nak kena tembak lah. Kalau tak biasa kena tembak 4 kali, nak kena tembak 5 kali, itu ikut suka korang lah kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya secara rasmi telah kembali sebagai ahli politik dan pimpinan parti. Menang atau kalah, saya akan datang makan durian di Perak insyaAllah. Jadi terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tinggal seminggu je lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese nandri manakam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jangan kita secara teratur, kita yang atur cara. Saya menjemput saudara baik Jalam dengan Rama naik ke pentas untuk menyampaikan bunga malar. Sementara itu saudara-saudari boleh berdiri ke hadapan. Kita akan berkumpul di hadapan ini. Saudara Fizi semua akan turun, akan bergambar daripada stage. Jadi terus berada di bawah tapi berdiri mara ke hadapan. Buat dalam bentuk U shape ya, bentuk U. Ya, bentuk U. Kata 2 orang. Okay. Teruskan penyampaian bunga malar. Kita itulah pada 2 je. Okey, teruskan kita teman sabar sekejap ya. Teruskan. Okey. Okey, kalau sudah kita beratur lagi. Okey, boleh yang atas pentas tolong pandang ke bawah. Kamera nak dari sini. Baik jatuh. Okey. Terima kasih saudara Jalam dan saudara Rama dan kawan-kawan yang lain. Ya. Jadi sila turun ke bawah lagi. 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Jadi semua boleh turun daripada pentas. Turun daripada pentas. Apa dia? No, go down. The cameraman is from the stage. No, down there, yes, down there.
Not only 3 times, more than 3. Okay. Turun. Yang belakang boleh ke hadapan. Okey, boleh angkat plakat. Yang belakang boleh ke depan lagi. Berada dalam satu majlis yang bersejarah. Okey. Secara formal dulu. Formal ya. Okey, Sandra. Okey, YB Sandra. Okey. Formal. 1, 2, 3. Formal. 1, 2, 3. Okey. Yakini. 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 Ayo. 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 Reformasi. Terima kasih banyak di atas kehadiran semua. Semoga sejarah yang tercipta dalam sejarah diri kita hari ini akan membawa kebaikan kepada rakyat dan negara kita yang kita cintai. Sekian, kita tangguh majlis kita dengan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam masa 8 hari lagi dan terus beribadah puasa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.